Assalamualaikum dan apa khabar? Hari ini kita berada di tempat rahsia sebab kita nak tengok satu SUV baru, SUV elektrik yang bakal masuk pasaran Malaysia kelak. Tak lain dan tak bukan Lotus Eletra. Selepas kelahiran hypercar elektrik Lotus Evija, akhirnya Lotus memperkenalkan produk elektrik kedua mereka iaitu Lotus Eletra. Idea untuk menghasilkan sebuah SUV sebenarnya dah wujud lama dah. Pada masa tu, seingat saya, dia menggunakan kod nama Lotus APX Concept. Dan kita fast forward pada tahun 2021, Lotus mendedahkan kod nama iaitu Type 132. Okey, ini merupakan kod yang digunakan oleh Lotus untuk SUV pertama mereka. Kenapa nama Eletra? Okey, dia sebenarnya diambil daripada perkataan Hungary iaitu membawa maksud hidup semula ataupun coming to life. Jadi projek SUV Lotus dihidupkan semula dan diberikan nama Lotus Eletra. Ya, dan ia juga sebenarnya selaras dengan format penamaan yang digunakan oleh Lotus pada model-model mereka, di mana kesemua nama-nama tersebut dimulakan daripada huruf E. Akhirnya Lotus dah ada SUV. Okey, untuk pasaran Malaysia, Lotus membawakan sehingga 3 varian, sama seperti apa yang ditawarkan pada model Eletra di peringkat global. Versi asas dan juga Eletra S datang dengan motor elektrik tunggal menghasilkan kuasa sehingga 603 HP dan 710 Nm dan jarak gerak sehingga 600 km untuk sekali cas penuh. Sementara model yang paling tinggi, varian yang paling tertinggi datang dengan motor elektrik berkembar yang mampu menghasilkan sehingga 905 HP dan 985 Nm. Okey, dengan jarak gerak sedikit pendek ataupun sedikit tak jauh lah, sehingga 490 km untuk sekali cas penuh. Macam mana pula dengan pecutan dia? 0 ke 100 mengambil masa sekitar 2.95 saat ataupun 4.5 saat untuk versi motor elektrik tunggal, sementara seni bina elektrik 800 voltan. Dia membolehkan pengecasan yang mampu menambah 400 km dalam masa 20 minit sahaja. Okey, sebagai sebuah SUV yang serba moden, Lotus telah melengkapkan Eletra ni dengan kelengkapan ataupun penderia LiDAR yang anda boleh nampak pada bahagian sini. Dia masa driving saya rasa baru dia buka. Dekat bahagian atas tu pun sama. Kalau dia keluar nampak macam Lotus Eletra ni sebuah teksi yang serba mewah, tapi dia masa anda menggunakan ciri bantuan pemanduan itu saja. Kalau kat bahagian cermin sisi ni, dia pun ada juga bantuan kamera. Kamera 360 tu memang ada, jangan risau. Sebab SUV ni boleh tahan besar juga. Dan bahagian belakang, selain daripada kamera tu, kat situ pun dia ada juga model LiDAR yang diletakkan pada bahagian belakang tu lah. So kat bahagian belakang ni, dia punya rekaan tu, rekaan spoiler terpisah lah. Ada juga ciri aerodinamik yang turut disediakan, seperti contoh rekaan rim yang sebenarnya nampak aerodinamik, dan juga ada beberapa liang pada bahagian depan dan juga pada bahagian belakang. Tak ada liang palsu apa, kita boleh masukkan tangan ke bahagian dalam ni. Untuk ruang kabin, anda boleh lihat Lotus Eletra ni dah tak tipikal macam kereta-kereta Lotus zaman dulu yang sangat asas, tak ada unsur-unsur mewah sangat. Tapi masuk pada Lotus Eletra ni memang nampak mewah gila. Dekat bahagian tengah ni dia ada skrin sebesar 15.1 inci, di mana kalau kita offkan kereta, skrin tu akan dibaringkan, dan bila kita dah ready nak drive, dia akan tegakkan semula. Untuk pemandu dia sediakan skrin yang agak kecil. Lampu pencahayaan ambient tu boleh tahan juga, cantiklah juga kita nampak. Ada juga skrin satu kat sebelah pemandu. Kat bahagian tengah ni memang tak banyak sangat button-button function yang disediakan.
senang cerita kata minimalis lah. Ini tombol untuk penukaran gear dan ini ialah kunci dia. Lotus pun dia dah pakai kad. Dan untuk makluman, dalam Lotus Eletra ni dia tak ada langsung butang pandu mula. Jadi masuk je kita boleh terus drive macam kereta Volvo. Okay, dah tak ada butang pandu mula. Memang senang cerita, memudahkanlah untuk kita terus drive kan. Ni rekaan roda steering dia ni. Adalah dia punya berlekuk-lekuk sikit. Dan saya suka dia punya ni drive mode dia kat bahagian sini ni. Pedal shifter dia bukan pedal shifter lah, dia drive mode dia dekat sini. Lepas tu dekat bahagian sini dia ada regen, button regen untuk kita adjust seberapa kuat brake regeneratif yang kita nak untuk Lotus Eletra ini. Okay. Dan di bahagian sisi ni dia ada sistem audio CAF. Tengok dia punya hiasan ini. Okay, kalau anda perasan, hiasan berbentuk segitiga ni anda boleh tengok pada bahagian luar. Dan juga cara untuk buka pintu ni sebenarnya ada dua. Satu, anda boleh menggunakan tuil pada bahagian bawah ni. Dia ada satu tuil kat bahagian sini ni. Dan satu lagi cara, ada button. So dia ada dua cara anda boleh gunakan. Satu menggunakan cara tarik manual dan satu lagi gunakan button elektrik. Dah boleh terus buka. Dan nak tutup dia pun anda perlu tutup dengan perlahan-lahan sebab dia jenis soft close. Dah tak payah hempas kuat-kuat dah. Selain daripada itu, dia juga menggunakan upholstery refiber ataupun di mana tekstil industri yang digunakan semula. Kerusi balutan napa, kerusi depan datangkan dengan larasan 20 cara. Korang tengok bahagian button ni, macam-macam button disediakan. Dan juga ada juga ciri pemanas dan urut disediakan untuk kerusi ni. Okay, dan untuk bahagian belakang ni, untuk varian yang tertinggi ni datang dengan 2 tempat duduk sahaja dan juga terdapat ada skrin kawalan berasingan disediakan pada bahagian ni. So dia boleh dibaringkan ataupun kita tegakkan dia. Itu dia. Bagi mereka yang nak menjadikan Eletra ni sebuah SUV kegunaan harian pun tak ada masalah sebab dekat bahagian ruang kargo ni dia menyediakan ruang sebesar 688 liter dan bila mana kerusi baris kedua itu dilipat, anda boleh dapatkan ruang sehingga 1500 liter. Okey, ini merupakan papan yang kita boleh letak pada rail ni. Dan bahagian bawah ni dia ada juga disediakan kabel pengecasan dan juga kit tampal tayar. Dan bagi mereka yang nakkan ruang tambahan, ada satu lagi anda boleh dapatkan pada bahagian depan sana. Lotus Eletra ni pun ada juga ruang bahagian front dia ni, cuma taklah berapa besar sangat. Okey lah kalau nak letak beg-beg lembut ataupun kelengkapan tools ke. Okey. Dia adalah dalam lah sikit. Tapi taklah besar sangat. Okey lah. Adalah daripada tak ada kan. Sebab ada setengah kereta tu memang tak ada langsung. Okey, berminat dan dapatkan Lotus Eletra ni untuk pasaran Malaysia, versi asas dijual pada harga bermula dari RM598,000, sementara Lotus Eletra S harga dia bermula dari RM658,000, sementara Lotus Eletra R yang paling tinggi, yang paling berkuasa dijual pada harga bermula dari RM798,000. Kesemua harga tersebut tidak termasuk dengan option yang ditawarkan oleh Lotus Cars Malaysia. Dan untuk makluman anda, untuk tahun ni saja Lotus memperuntukkan sehingga 200 unit untuk tahun ini, di mana jumlah tempahan yang telah diterima kini mencecah 140 unit. Kau bayangkan SUV Lotus ni ramai orang tempah dah. Okey, siapa yang cepat dia dapat. Jadi untuk pasaran Malaysia, itulah dia Lotus Eletra, SUV elektrik pertama daripada Lotus. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.